Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mempertemukan kita di ruangan kali ini untuk sama-sama kita mendalami dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama-sama, insya-Allah. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama melihat dan membaca daripada ayat 10 hingga ayat 13 pada surah Al-Maidah. Jadi diharap teman-teman yang mana yang nak buka Al-Quran boleh cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka muka surat 109. Yang mana yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar lagi ke layar masing-masing dengan jelas, ya. Diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia dari segi fizikal dan juga mentalnya, supaya kita lebih fokus untuk sama-sama kita absorb ilmu-ilmu yang akan kita pelajari sebentar saja lagi. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita dapatkan komen seronok cinta Al-Quran. Dan juga bagi menyemarakkan lagi pelajaran kita pada kali ini, saya nak mengajak teman-teman, jom kita pakat-pakat tekan button share dulu. Kita kongsikan dengan orang yang tersayang, khususnya pasangan kita, ahli keluarga terdekat kita dan juga teman-teman rapat kita, insya-Allah, supaya kita dikelilingi bukan saja kita tetapi mereka yang mengelilingi kita juga di antara mereka yang baik dari segi bacaan Al-Qurannya. InsyaAllah sama-sama kita mendapat keberkatan kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat. Dah tekan share dah belum? Kalau dah, jadi saya nak ucapkan terima kasih. Jadi insyaAllah sama-sama kita lihat bacaan isti'azah. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya nak dapatkan thumbs up dan juga heart, ya, sebagai tanda sokongan dan dukungan teman-teman kepada saya untuk saya meneruskan perkongsian kali ini. Kalau semua dah bersedia, semua dah okey, dah komen pun sudah, share pun sudah, kita lihat bacaan isti'azah. Seperti biasa, bila kita mulakan bacaan ayat Al-Quran di pertengahan surah, jangan lupa untuk membaca isti'azah. Lafaznya itu biar betul. Hamzah baris atas, ain baris depan. A'u, bukan a'u dan juga bukan a'u, ya. A'u, dua harakat. Zu di hujung lidah. Bila lafz jalalah dibaca nipis, dua harakat. Himinasyaitan, dua harakat. Nirrajim, akhirnya baru tutup mulut. Jangan tutup mulut awal, jadi nirrajim, tak betul. Nirrajim, akhirnya baru tutup rapat mulut. Menyempurnakan huruf mim dengan kadar sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat atau 5 atau 6 harakat, ya. Jadi teman-teman jangan lupa, insya-Allah kita dengar dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat 10 dari surah Al-Maidah. Wallazi, waw baris atas terus naik di atas lam. Jadi hamzah wasal ini tidak ada fungsi bacaan kerana dia berada di pertengahan perkataan, di pertengahan ayat, bukan di awal perkataan, di awal ayat. Jadi itu sahabat-sahabat yang mungkin ada yang nak tolong tulis, sepanjang perkongsian yang saya sampaikan ini mungkin ada poin-poin yang penting. Bukan saja kita membantu teman-teman kita yang lain, tetapi yang lebih utama, kita membantu diri kita untuk menguatkan lagi ingatan kita kepada pelajaran yang sedang kita pelajari. Jadi di sini kita terus baca wallazina kafaru wa kadzabu wa di hujung lidah mesti keluar huruf zal. Zal makhrajnya di hujung lidah itu. Wa kadzabu bi ayat, dua harakat, dan dia juga dua harakat. Bi ayatina dibaca 4 atau 5 harakat.
jangan dipanjangkan. Walaupun sahabat-sahabat tengok, nampak macam mat asli di sini, mat tabi'i, iaitu baris dhammah selepasnya datang waw. Tetapi di sini adalah huruf zaidah. Huruf yang hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula kita baca 2 harakat di situ. Ula. Salah. Dia kena baca ula. Dan la dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ika aus. Sad di sini, bukan huruf sin. Jangan baca ika as. As jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Huruf sad. Aus ha 2 harakat. Ha pedas, makhrajnya di pertengahan kerongkong. Habul, ba baris depan. Terus kita naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya disebutkan. Beza di antaranya ialah alif lam qamariyah, lamnya bertanda mati. Jadi itu antara poin-poin atau perkara-perkara yang sahabat-sahabat kena beri perhatian bila membaca Al-Quran. Khususnya saya mencadangkan sahabat-sahabat bagi menggunakan Al-Quran bersama Usmani. Baik, cuba kita dengarkan. Ashabul jahim. Haim, ha pedas. Jangan jahim jadi ha besar. Di sini ha pedas. Haim, sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayat yang pertama ini pada hari ini, iaitu ayat ke-10 dari surah Al-Maidah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Kemudian barulah masuk ke ayat yang seterusnya. Ya, 4 atau 5 harakat. Ayyuhalladzi. Tekankan ya itu bersabdu. Ayyuhal, lam juga bersabdu. Ladzi, 2 harakat di hujung lidah. Zina amanu. Nun, jadi nun baris depan terus naik di atas zal yang bertanda mati. Jadi di sini huruf waw silent, alif zaidah silent, hamzah wasal silent. Ada 3 huruf yang tidak dibaca, hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Amanu kuru ainnya jelaskan. Ni'matallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ni'matallahi alaikum. Alaikum. Kum, izhar syafawi. Izhar syafawi di dalam Al-Quran bersama Usmani, mimnya diberikan tanda mati. Jadi itu perkara yang sahabat kena berikan perhatian. Bila kata izhar, jangan panjang, jangan lebih daripada sempurna. Sempurnakan saja. Alaikum. Terus masuk. Iz di hujung lidah. Ham. Di sini wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Hamma qaumun. Di sini sekali lagi izhar halqi. Bunyi saja mun, terus masuk. Idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Apa maksudnya? Masuk beserta dengung 2 harakat. Dapat? Ya. Kalau dapat, jangan lupa berikan thumbs up ya. Ayyab. Ada khokholah. Ba itu bertanda mati. Huruf khokholah ada 5. Ba, jim, dal, qaf, ta. Yabsutu. Sin baris depan bunyi su. Ta baris depan bunyi tu. Sutu. Jangan baca sutu. Kalau tu jadi huruf ta. Kalau baca ta, salah. Yang betulnya tu. Huruf ta. Sutu ilaikum. Izhar syafawi. Bunyi saja kum. Terus masuk. Aidiyahum. Aidiyahum. Izhar syafawi sekali lagi. Mim mati yang ada tanda mati. Terus masuk. Fakaffa aydiyahum an ikhfa hakiki 2 harakat. Di sini asalnya ain baris atas bertemu nun bunyi an. Tapi bila datang kaf dibacakan secara ikhfa. Ikhfa apa maksudnya? Disembunyikan ataupun disamarkan kadar 2 harakat di antara nun dan kaf. Ankum baru masuk kum. Jangan baca aydiyahum ankum. Salah. Yang betulnya aydiyahum ankum. Ankum baru masuk kum. Kemudian ada waqaf sili di sini.
afdal diteruskan. Kalau sahabat-sahabat nafas panjang, silakan. Bagi yang tak cukup nafas, berhenti dan terus ibtidak. Wattaqullah. Dan lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Dan bila waqaf, kalau pilih untuk waqaf di sini, sekurang-kurangnya mesti juga 2 harakat. Jangan waqaf dengan wattaqullah. Itu salah. Yang betulnya wattaqullah. Barulah berhenti. Dan kemudian berus ibtidak pada wa'alallah. Dibaca tebal 2 harakat. Hifal yatawakkalil kalil. Lam baris bawah bertemu lam yang bertanda mati bunyi lil. Jangan baca, ramai yang sebut fal yatawakkalil lil. Beza lil dengan lil. Yang betulnya lil. Lil mu'minun. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya sebelum kita meneruskan ayat yang lain. Ayat ini mungkin panjang sedikit, jadi saya akan baca dengan qit'ah-qit'ah yang lebih pendek. Mungkin membantu teman-teman. Mungkin ada di kalangan kita yang ada penyakit asma, yang ada penat. Kita tak boleh menganggapkan semua manusia itu sama kemampuannya. Jadi oleh itu kita cuba mencari tempat yang sesuai untuk waqaf dan tempat yang sesuai untuk kita ibtidak balik. Jadi berikan perhatian. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu. Baik, saya waqaf di situ, saya ambil daripada idh hamma qaumun. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alhamdulillah, dapat? Macam mana? So far okey ke tak okey? Kalau okey, jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan sekali lagi, saya menyeru dan merayu kepada teman-teman yang baru bersama kita khususnya dan juga yang bersama daripada awal, yang belum lagi, tag kawan-kawannya, tag pasangannya dan share. Jangan lupa untuk tekan button share dan tag teman-teman yang tersayang supaya ilmu ini terus berkembang dan insya-Allah kita juga dikurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Boleh kita teruskan? Kita lihat ayat yang seterusnya. Walaqad, diberikan lantunan di sini, qalqalah, huruf dal, ya, ini qalqalah sughra namanya. Walaqad, dan bila kita papas pantulkan, kita pepeskan mulut. Qad, lihat bibir saya. Qad, jangan bulatkan jadi qad, tak mau. Qad akhadha, dha di hujung lidah. Akhadha Allah, dibaca tebal 2 harakat. Humisa, sa juga di hujung lidah. Saqabani, dibaca 4 atau 5 harakat. Isra, 4 atau 5 harakat. I 2 harakat. Ila wa ba'as, la nak ke wa jangan lambat. Sebab itu bila baca, bila mulut sebut Isra'i, mulut sebut I saja, kita dah nampak dah lam tu baris atas. Jadi cepat-cepat tengok dia nak masuk ke mana. Dia masuk wa ba'asna. Jadi kalau mulut dan mata seiringan, dia akan lambat. Dia akan jadi, sebab kita nak ambil masa daripada hujung ayat baris ini, nak masuk kepada awal ayat baris yang bawah, it will take some time. Jadi kalau mata dan mulut seiringan, dia akan jadi lambat. Kedengaran akan seakan-akan 2 harakat nanti. Contohnya, Isra'ila waba. La waba. Jadi lambat lah masuk. Jadi kena cepat mata itu bergerak. Mulut ikut kemudian. Mata tengok, dia hantar signal kepada otak. Otak hantar kepada lidah untuk menyebutnya. Waba'as, di hujung lidah. Waba'asna minhumus. Mutha, tha di hujung lidah. Nai'asyara naqiba. Dan ban bila waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Ma'iwat di situ. Itu kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau kita pilih untuk sambung, sebab di sini waqaf sili, bagi mereka yang nafas panjang nak baca terus
Boleh naqiban wa. Kita baca tanwin bertemu waw ini idgham bi gunnah terus masuk dengan dengung 2 harakat. Saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ. Terus ibtidak pada wa qala Allah, dibacakan tebal 2 harakat. Wa qala Allahu in, dengungkan di situ wajibul gunnah dengung 2 harakat. Jangan baca wa qala Allahu inni ma'akum. Salah. Yang betulnya wa qala Allahu inni ma'akum. Inni baru masuk ni. Dan ni juga dibaca 2 harakat. Ma'akum. Kum. Jangan baca kum. Di sini kaf baris depan bunyi ku. Bukan bunyi ko. Jadi bila bertemu mim jadi kum gitu. Kemudian sekali lagi di sini waqaf sili yang nak teruskan. Yang mana yang waqaf terus ibtidak. La in aqam. La in izhar halqi. Nun mati bertemu hamzah. Aqam. Mim mati bertemu ta. Izhar syafawi. Kedua-duanya izhar. Kedua-duanya jelaskan saja. Jangan dipanjangkan. La in aqamtumus salat. Bukan sa. Salata wa a 2 harakat. Taitumuz mim baris depan terus naik di atas zai yang bertanda sabdu. Tumuz zakata wa ta nak ke wa. Saya dah bagi tahu tadi bagaimana untuk bacaan kita lebih lancar, khususnya bila huruf yang berakhir dengan 1 harakat di hujung baris nak masuk kepada baris bawah kena cepat. Walaupun begitu yang lain pun kena cepat juga supaya kita dapat lihat hukum-hukum yang terlibat. Contohnya macam ni lah kita baca qamtumus mim baris depan terus naik di atas sad. Kalau kita lambat mulut dengan mata di situ, sebab itu saya kalau baca sendirian, teman-teman, saya kurang mencadangkan menggunakan telunjuk. Sebab bila kita gunakan telunjuk, mata kita akan terarah, terfokus hanya kepada telunjuk tersebut. Jadi membuatkan fokus kita kecil. Aqamtumus, jadi lambat nak naik ke sad itu. Jadi biarlah kita tak guna telunjuk supaya pandangan kita lebih besar. Kita dapat melihat huruf yang bakal datang selepasnya itu. Wa ataitumuz zakata wa wa 2 harakat. Ikhfa hakiki di sini. Asalnya mim baris atas bertemu nun bunyi man. Tapi bila datang ta jadi ikhfa disamarkan 2 harakat. Baik, kemudian di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi bacaannya itu bagaimana? Asalnya wa amantum. Ta baris depan bertemu mim bunyi tum. Tapi di sini disamarkan pada bibir itu ikhfa syafawi 2 harakat bunyinya tu. Bibir tu hampir bersentuhan saja kadar 2 harakat. Birusuli 2 harakat. Wa'azzar. Ra-nya dibaca tebal. Jangan baca wa'azzar. Tak betul. Yang betulnya zaurtumuhum. Izhar syafawi. Sempurnakan. Wa'aq. Diberikan lantunan di sini. Wa'aqradtumullah. Dibacakan tebal 2 harakat. Haqar. Dibaca tebal ra-nya itu. Dhan izhar halqi. Bunyi saja dhan, jangan panjang. Terus masuk hasanal. Baik, ada yang kata ustaz kenapa pada nal? Kenapa tak nan? Sedangkan di sini nun tanwin di atas. Asalnya bunyi hasanan. Tapi bila tanwin bertemu lam jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Jadi terus masuk nal la ukaffiran. Didengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. La ukaffiranna ifa hakiki di sini 2 harakat. Kum izhar syafawi. Di sini 2, di sini jangan 2. Di sini sempurnakan saja. Kum sayyiatikum. 2 harakat. Tikum izhar syafawi, sempurnakan. Wala ud, ada khalkhalah di sini.
Wala udkhilan. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nakum. Kemudian izhar syafawi sekali lagi. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena cepatlah. Otak kita ni kena proses dengan cepat. Yang mana yang 2, yang mana yang 1. Bagi teman-teman yang merasakan terlalu banyak untuk dihadamkan, untuk diingatkan pada satu-satu masa, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah stay sampai akhir. Saya akan bagi jalan yang lebih mudah, yang lebih ringkas, yang lebih tersusun pada sahabat-sahabat untuk mengingati hukum-hukum tajwid ini. Saya terpaksa bagi tahu semua sebab ini adalah hukum-hukum yang terlibat dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya? Walaupun begitu, bagi mereka yang masih lagi merasa banyak benda yang perlu dipelajari, jangan bimbang, tunggu sehingga akhir. InsyaAllah saya akan bagi tahu bagaimana bagi mendapatkannya. Wala udkhilannakum dengungkan di situ 2 harakat. Jannah. Juga 2 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Jadi jan 2 harakat, 2 harakat, tin juga 2 harakat. Tin, bunyi begitu, bukan tin. Kalau tin jadi izhar, dia kena baca samarkan di antara nun dan ta. Jadi tin tajri. Ada lantunan di sini. Qalqalah surah. Tajri, ri-nya jadi nipis. Jangan baca tajri, ri itu tebal. Yang betulnya ri mi ifa hakiki di sini 2 harakat. Min pedas. Tahtihal anhar. Har jadi tebal. Jangan baca anhar, har. Salah. Yang betulnya har. Last sekali. Ya. Kemudian jim kecil di sini waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh terus. Kalau pilih untuk sambung jadi anharu fama rufama. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Kalau pilih untuk waqaf anhar dan terus ibtida. Faman ifa hakiki sekali lagi di sini 2 harakat. Kafara ainnya jelaskan. Da kena tukar makhrajnya tu di tempat lidah itu dia bergerak-gerak. Di ujung lidah. Lika min ifa hakiki 2 harakat. Kum izhar syafawi sempurnakan. Faqad ada qalqalah. Faqad dhalla sawa 4 atau 5 harakat. As-sabil. Last sekali baru masuk lam. Jangan masuk awal. Sabil. Itu tak mau. Dia mestilah sabil. Last sekali baru masuk lam. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Ayat ini juga panjang. Mungkin saya akan pendek-pendekkan bagi membantu teman-teman yang tidak sampai nafas. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
Alhamdulillah. Jadi begitulah. So far macam mana? Okey. Sahabat-sahabat, kalau boleh ikut, jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Yang tak boleh ikut juga jangan bimbang. Kita ikuti dahulu, kita dengar dahulu. InsyaAllah. Saya nak bagi satu tip yang istimewa hari ini. Apa dia? Tip kejayaan. Simple saja. Apa dia? Kejayaan bukan terletak kepada kehebatan kita. Bukan kerana geliganya otak kita. Tetapi kejayaan terletak kepada konsistensi. Apa maksudnya? Istiqamah. Kita berterusan. Setiap hari kita buat ulangan, munakhasyah, muraja'ah. Kita buat pengulangan, kita belajar dan belajar. Tanpa henti, konsisten, berterusan. InsyaAllah, bacaan Al-Quran sahabat-sahabat pasti akan ada peningkatan. Saya jamin itu insyaAllah. Ya. Berbeza dengan orang yang hanya buka Al-Quran setahun sekali. Musim bulan Ramadan baru kita nak buka, baru kita nak belajar. Jadi, nanti bila dah habis bulan Ramadan, kita tutup, tak buka dah. Membuatkan segala apa yang kita belajar sepanjang bulan Ramadan tu kita lupa, semakin lupa. Lepas tu sampai Ramadan tahun seterusnya pula baru nak ingat balik. Jadi dia tak akan benar-benar menguasai. Dia tak akan benar-benar mendapat kejayaan yang dimaksudkan. Jadi oleh itu, teman-teman mestilah dilakukan secara konsisten. Dan insya-Allah di Fatihah Learning Center ini, di page Facebook ini, kita melakukan perkongsian live setiap hari. Kita ada jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi sahabat-sahabat yang dah sentiasa ikuti kita, saya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Yang baru sahaja bersama dengan kita juga, insya-Allah boleh ikuti kita sama-sama, kita khatam Al-Quran ya, dan kita belajar ilmu tajwid ini. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Fabima ma, bukan ma, jangan ngangal luas ya. Fa bukan fa. Kalau baca fabima itu bunyi keras ya, bunyi kemelayuan. Dia nak cari lahjah kearaban. Fabima naqa, ada lantunan. Naqdihim di, dad makhrajnya di tepi lidah. Dihim. Tapi di sini kena baca dengan dengung 2 harakat sebab mim mati bertemu mim. Hukumnya idgham mislan saghir dengung 2 harakat. Naqdihim, baru masuk mitha di hujung lidah, mi 2 harakat. Mithaqahum, hum idhar syafawi, sempurnakan saja. La'an, dengungkan di sini 2 harakat. Nahum idhar syafawi. Waja'alna, 2 harakat. Qulubahum idhar syafawi, terus masuk qasiyah. Dan kalau waqaf jadi qasiyah sebab ta marbutah, ta simpul bila diwaqafkan ditukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Asalnya tan, tapi bila waqaf jadi siyah gitu. Tapi kalau sahabat-sahabat nak sambung, dia jadi hukum idgham bi gunnah. Sebab tanwin bertemu ya. Qasiyatai, masuk beserta dengung di sini 2 harakat kalau nak wasal. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ dan ibtidak terus pada pedas ya. Yuharrifunal, nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Kalima'am, di sini dengungkan, asalnya an, nun mati, ain baris atas bertemu nun mati bunyi an. Tapi bila datang mim, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Kalau sahabat-sahabat nak belajar semua ini, apa yang saya bagi tahu, idgham bi gunnah lah, iqlab dan sebagainya, tunggu sehingga akhir insya-Allah saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Amma wadhi'ihi, dhi'ihi 2 harakat. Wa nasu hadd, makhrajnya juga di hujung lidah ini. Hadzam, didengungkan di sini, asalnya hadzan, dhon. Tapi bila datang mim masuk beserta dengung 2 harakat. Hadzam mim juga dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Ma 2 harakat. Dzukkiru bih. Dan bila waqaf hanya diberikan tanda mati mendatang. Di sini ada waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh langsung. Kalau pilih untuk langsung ataupun wasal, di sini hi-nya dibaca 2 harakat. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf terus ibtidak pada wala tazalu tattali'u ala lutat ta dengan ta.
Bila duduk dekat-dekat, kena hati-hati. Tattali'u ala kha. Dibaca 4 atau 5 harakat. Inatim. Dengungkan di sini 2 harakat wajib idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim. Minhum. Min izhar alqi. Hum izhar syafawi. Juga sempurnakan saja. Illa. Il. Bukan il. Ramai baca illa. Sepatutnya illa qalilam. Asalnya lan. Tapi bila datang mim, idgham bi gunnah jadi lam minhum. Minhum. Hum. Bukan hum tetapi hum. Dan kemudian terus ibtidak pada fa'fu anhum wasfah. Fah. Ha pedas. Was. Bukan was. Kalau was jadi sin ya. Wasfah. Makhraj ha di tengah. Dengungkan di situ 2 harakat wajibul gunnah. Nallah. Dibacakan lafz jalalah dengan tebal 2 harakat. Ha yuhib. Ha besar. Yuhib. Ha pedas. Yuhibbul. Ba baris depan. Terus naik di atas lam yang bertanda mati. Ha pedas. Muhsinin. Dan diwaqafkan ma'ari li sukun. Dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. 4 harakat. Atau 6 harakat. Jangan pula kita waqaf dengan muhsinin. Salah. Ya. Mestilah muhsinin. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Sekejap lagi insya-Allah ya. Sahabat-sahabat kita baca bersama-sama daripada awal ayat 10 hingga 13. Kita dengar dahulu ayat ini. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya. Jom saya nak ajak teman-teman kita praktiskan, kita baca bersama-sama daripada awal ayat 10 hingga ayat 13. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan jangan lupa sekali lagi, saya menyeru dan mengajak teman-teman, jom kita tekan button share dahulu sebelum kita mulakan bacaan bersama-sama. Dan insya-Allah setelah selesai kita baca ini, saya akan kongsikan dengan teman-teman yang nak mempelajari kembali makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid secara satu persatu dan lebih tersusun. InsyaAllah kami akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid kepada anda. Untuk mendapatkannya, kita tunggu sehingga akhir bacaan bersama-sama. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah, diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya baru saja sampaikan. InsyaAllah kita doakan bersama-samalah teman-teman. Yang penting jangan lupa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha, tapi pada masa yang sama jangan lupa segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, termasuklah kepada kita menguasai ilmu-ilmu yang kita pelajari itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyakkan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan juga saya dipanjangkan umur, diberikan kesihatan bagi meneruskan perkongsian ini. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, bagi teman-teman yang nak mempelajari kembali makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu, insya-Allah kami ada cara yang lebih tersusun dan sistematik. Kita belajar balik satu persatu hukum-hukum tajwid dan kita praktiskan contoh-contoh yang diberi. Pada kami ada 2 buah buku, iaitu buku asas dan buku tajwid. Yang mana yang berhajat untuk kami bantu boleh sertai menjadi ahli cepat Quran. Kita akan kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ini ke rumah anda, di mana saja berada, dalam Malaysia baik ataupun di luar Malaysia, insya-Allah. Dan bukan saja dapat 2 buah buku, mereka yang menjadi ahli akan diberikan rakaman penuh kedua-dua buah buku tersebut. Kita telah rakamkan keseluruhannya, ada hampir 200 video pelajaran bagi rakaman buku asas dan tajwid, bagi membimbing teman-teman. InsyaAllah saya sendiri akan membimbing pelajaran tersebut. Kita telah rakamkan yang boleh diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Tapi nak mendapat akses keseluruhannya, sahabat-sahabat perlu mendaftar sebagai ahli Cepat Quran. Selain itu, sahabat-sahabat akan dimasukkan ke dalam grup Telegram jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan. Dan bagi mereka yang menjadi ahli Cepat Quran, kami berikan 3 bonus tambahan. Yang pertama, teman-teman akan diberikan dengan nota ringkasan asas tajwid. Itu dalam bentuk e-book.
Pertama. Yang kedua, mereka menjadi ahli cepat Quran akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Kita rakamkan satu muka surat, satu video. Di dalam itu ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 rakaman buku asas. Mereka menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, sahabat-sahabat akan diberikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami, insya-Allah. Kita boleh buat appointment sama ada di pusat pengajian kita ataupun melalui atas talian. Kita boleh buat video call dan sebagainya untuk kami untuk sahabat-sahabat memperdengarkan bacaan dan kami perbetulkan, dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Jadi yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran, saya nak mengajak, marilah jom kita menjadi ahli cepat Quran. Selain daripada kita belajar untuk diri kita, kita boleh gunakan buku dan kaedah ini untuk mengajar pasangan kita ataupun anak-anak kita, insya-Allah. Semoga satu keluarga kita menjadi keluarga yang cintakan Al-Quran. Untuk menjadi ahli cepat Quran, syaratnya tidak payah, asalkan ada keikhlasan untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk kita belajar dan untuk dibimbing, untuk kita memperbaiki dan meningkatkan ilmu tajwid kita, insya-Allah, ya. Yuran keahlian tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Mungkin ada yang bertanya, berapa yuran keahlian untuk menjadi ahli? Sehinggalah saat ini, kalau sahabat-sahabat daftar, kita berikan untuk tawaran istimewa hari ini. Yuran keahliannya hanyalah RM250 lifetime. Saya bagi tahu, seumur hidup sampai mati, dengan sekali menyertai menjadi ahli cepat Quran. Jadi, apa tunggu lagi? Tawaran ini sangat istimewa kita berikan kepada teman-teman muslimin muslimat yang nak memperbaiki bacaan Al-Quran dan telah berjaya membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Banyak feedback, testimoni yang sangat baik kami terima daripada mereka yang telah menjadi ahli. Alhamdulillah. Diharapkan ianya dapat juga membantu teman-teman yang belum lagi menjadi ahli. Jadi kalau nak mendaftar jadi ahli, ada dua cara. Pertama, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen sekarang, ya, nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan bagi satu link WhatsApp, sahabat-sahabat tekan. Nanti admin kami akan guide bagaimana untuk mendaftar. Itu cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, sahabat-sahabat boleh daftar sendiri, pergi ke website www.cepatquran.com. Saya ulang, www.cepatquran, cepat Quran, Quran.com. Boleh buat pendaftaran secara langsung di situ, insya-Allah. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat, marilah, inilah masanya untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Dan jangan lupa janji temu kita untuk sambungan bacaan ayatnya esok hari. Semoga Allah terus memberikan saya kesihatan dan kelapangan untuk berkongsi ilmu ini. Dan juga kepada teman-teman, ada satu lagi istimewa bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur, iaitu pada bulan September nanti kita akan ada satu intake baharu. Jadi teman-teman yang nak belajar di pusat pengajian kita, kita nak berikan 1 bulan pengajian secara percuma. Jadi alhamdulillah, kita telah penuh satu kelas. Kita nak buka satu kelas yang baru untuk pengambilan bulan 9 nanti. Jadi teman-teman yang nak belajar, insya-Allah boleh sertai kami untuk menjadi ahli cepat Quran. Alamatnya ialah di Fatih Al-Ni Center. Tetapi sebelum datang itu, pastikan teman-teman WhatsApp kami dahulu, bagi tahu berapakah yang orang yang nak datang, sama ada nak datang sendiri atau nak datang dengan pasangan atau dengan kawan-kawan, ya. Boleh ajak kawan-kawan yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur untuk datang belajar di pusat pengajian kita. Kita hapuskan yuran pengajian selama sebulan. Tidak ada yuran pendaftaran, hanya datang belajar dan beli buku saja dan terus belajar, insya-Allah. Kita belajar balik daripada asas. Dan seterusnya kepada teman-teman, ya, yang nak ikuti dan nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, mungkin inilah detiknya Allah mengetuk hati kita. Jadi boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, untuk pihak kami bantu anda mendaftar sebagai ahli. InsyaAllah kita bertemu pada pelajaran yang seterusnya. Dan selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak daftar sebagai ahli digalakkan untuk menonton, untuk mengetahui kaedah dan pendekatan yang kami gunakan. InsyaAllah kita berjumpa esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan aquli qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang.
anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.